Assalamualaikum, saya Zaliha dari Smile Art Channel. Kali ini saya ingin berkongsi tentang salah satu tindakan yang perlu kita ambil dalam menghadapi masalah kehilangan kerja. Memandangkan isu kehilangan kerja sedang hangat diperkatakan, jadi saya terpanggil untuk berkongsi salah satu cara yang boleh membantu anda di luar sana, iaitu mempunyai simpanan akaun dana rizab dalam bentuk cair yang boleh menyelamatkan kita dan juga keluarga kita dari kehilangan tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain, ya, di masa kita tiada punca pendapatan. Saya terpanggil untuk berkongsi masalah ni bila saya terbaca tentang penerbangan Air Asia telah memberhentikan pekerja dia beramai-ramai, ya, 111 kru, 175 juruterbang, 50 dia punya engineer ke whatever. And then bila mendengar ucapan Perdana Menteri kita telah menyebut, ya, tentang berkemungkinan penduduk Malaysia akan kehilangan kerja. Kadar pengangguran adalah 610,000 sehingga Mac 2020 dan 860,000 dianggarkan dalam tahun sepanjang tahun 2020, ya. So apakah itu dana rizab? Jika sebelum ni saya berkongsi, ya, dalam langkah pertama saya berkongsi tentang bajet bulanan, dan langkah kedua bagaimana kita nak mengagihkan bajet bulanan 40% untuk pinjaman hadkan tidak melebihi 40%. 10 hingga 20% adalah simpanan daripada pendapatan dan 50% adalah belanja. So saya ingin mengambil yang 10 hingga 20% simpanan ini. Antara simpanan-simpanan yang perlu kita ada dan di antara yang dalam senarai itu, dana rizab merupa simpanan yang sangat penting yang perlu kita ada untuk melindungi kita dan keluarga kita. So bagaimana kita nak kira, ya, nak kira dana rizab ni? Dana rizab ialah simpanan anggaran perbelanjaan di masa akan datang yang menampung belanja keseluruhan tiap-tiap bulan, dan darablah sekiranya anda buat persiapan selama 3 bulan, so 3 bulan tu dapat melindungi anda selama 3 bulan lah. Tapi seelok-eloknya bagi saya, kita mempunyai dana rizab selama 6 bulan sehingga setahun. So jadi kita kira kadar belanja tu, iaitu kadar belanja yang merangkumi bayaran bil, belanja grocery, kita punya sewa rumah ataupun pinjaman-pinjaman yang kita ada. So semua perbelanjaan, bajet yang kita belanja tu hendaklah didarab dengan berapa. So kalau anda bercadang untuk membuat langkah awal mungkin 3 bulan, so 3 bulan lah dia akan menyelamatkan kita. Dan kalau anda target untuk adakan simpanan tu sehingga setahun, maka setahunlah dia akan menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada kehilangan tempat tinggal, ya. Sekiranya anda, sama ada anda sewa atau beli rumah, anda akan terdedah kepada keadaan ini bila kita hilang punca pendapatan. So bagaimana jika saya kata dalam langkah kedua, saya kata 10 hingga 20%, ya, simpanan itu adalah termasuk simpanan kecemasan, simpanan dana rizab dan simpanan persaraan. 3 simpanan ini adalah penting. Dan saya berbicara tentang simpanan rizab. Sekiranya anda belum ada simpanan rizab, anda perlu ada simpanan kecemasan dulu. So di antara 1,000, 2,000, 3,000 sebagai langkah awal.
dan simpanan persaraan. Jika kita bajet 10%, 10% daripada 2,000 berapa je? Kalau 10% daripada 2,000 maknanya 200. So 200 tu kita nak agihkan simpanan kecemasan, simpanan dana reserve, simpanan persaraan. Bagaimana kita nak agihkan dengan jumlah yang kecil tu? Itu jika langkah kedua hari tu saya cakap kita perlu agihkan atau mengambil daripada bajet perbelanjaan tu kan untuk kelompok simpanan ni ialah lebih tinggi di antara 15 hingga 20%, di mana kita akan berupaya untuk mengagihkan simpanan-simpanan yang belum kita ada. Lainlah jika anda sudah pun mulakan lebih daripada awal. Contohnya anda sudah pun mempunyai simpanan kecemasan, simpanan persaraan. Jadi jika kita guna 10%, okeylah untuk kumpul untuk perbelanjaan dana reserve tu tadi. Saya dalam video yang sebelum ni saya ada berbincang ya tentang tekanan hutang, masalah hutang. Banyak saya sudah berkongsi tentang masalah hutang. Sekiranya kita mempunyai hutang yang tinggi, ia sangat mempengaruhi keupayaan kita untuk menyimpan dana reserve tu. Sedangkan dana reserve itu adalah dana yang sangat penting, kan? Jadi itu adalah saya dari awal channel saya mula, saya tekankan sangat tentang hutang tu. Bila hutang tu kita kurangkan, jadi peluang kita untuk mengumpul wang untuk menyelamatkan kita adalah lebih besar. Okey. So saya nak kongsikan quote tentang keuangan. Ia bukan masalah sebanyak mana kita membuat simpanan atau kemampuan kita menyimpan, tapi ia adalah bagaimana kita menyusun simpanan keuangan tu. Quote, "It's not about how much money you make. It's about how we save that money." So sangat penting kita tekankan tentang simpanan keuangan. Saya rasa itu saja perbincangan kali ini. Semoga ianya dapat membantu atau memberi idea kepada anda di luar sana untuk mengambil langkah segera bagi melindungi anda dan keluarga anda dari keadaan yang tidak diduga. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.